Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni kita terlambat sikit, 9.50 dah. So tengah pakat dah buat apa sekarang ni? Dah makan pagi. Saya belum lagi. Sekejap lagi baru nak makan. So pada yang tengah bercuti berehat hari Ahad ni, selamat bercuti. Pada yang kena bekerja, selamat bekerja. Teruskan bekerja dengan penuh keikhlasan diri. Dan seperti biasa, saya di sini syok sendiri nak bercerita-cerita. Okay. Tu topik kita hari ni. You nak jadi master of one ataupun you nak jadi jack of all trade? Apa maksud dia? Master of one ni pakar satu benda lah. Jack of all trade ni, kalau dalam bahasa Melayunya, profesor serba tahu. Dia tahu segala benda tapi tak mendalam lah. Okay. Cukup untuk dia nak tahu sikit-sikit pasal benda ni lah. So supaya tak senang ditipu, tak senang di corner dan dikencing oleh orang. Maaf. Okay, so sekarang ni saya ada baca beberapa artikel baru-baru ni. Dia ada mengatakan zaman sekarang ni lebih baik kita menjadi jack of all trade, profesor serba tahu, daripada pakar untuk satu benda saja. Sebab apa? Sebab sekarang ni kita hidup di zaman yang serba moden dan serba everything is very interactive. Semuanya dynamic, segalanya berkait. So elok untuk kita ada pengetahuan dan kepakaran dalam banyak-banyak perkara instead of satu saja. Okey. Contoh orang yang jack of all trade ni, dia punya term, kalau dalam artikel saya baca dia cakap expert generalist. So maksudnya dia pakar dalam perkara-perkara am lah, secara general. Okey. So contoh-contoh expert generalist zaman-zaman dahulu siapa? Leonardo da Vinci. Bukan Leonardo DiCaprio, dia pelakon tu, ni Leonardo da Vinci. Siapa lagi? Nikola Tesla. Okey. Kalau untuk orang Islam, Ibn Sina. Okey. So zaman moden ni siapa? Elon Musk. Artikel tu cakap Elon Musk lah. Tapi daripada apa yang dia cerita tu, nampak betul lah Elon Musk dia menepati kriteria tu. Sebab apa? Dia belajar banyak benda dan dia praktikkan benda-benda yang dia belajar ni untuk perkara-perkara yang dia buat. SpaceX, kereta Tesla dia. And then dia punya company boring apa, saya tak ingat yang tu. Okay? But anyway, untuk jadi expert generalist, you kena banyak membaca. You kena ada ilmu pengetahuan. So saya nak bagi sedikit tips untuk anda macam mana nak belajar banyak-banyak benda dan menjadi expert dalam perkara-perkara yang berbeza-beza lah, banyak-banyak topik. Nak buat macam mana? Okey. Yang pertama, choose your subject. Pilih subjek apa you nak belajar, subjek apa you nak ambil tahu. Okey, once you dah ada you punya subjek tu, what you do next? You cari artikel ataupun buku teks ataupun paling bagus research ataupun citation lah yang cerita tentang basic ataupun fundamental subjek you nak baca tu, you nak tahu tu. Okay. Once you dah baca, what you do next? Make a note. Buat nota menggunakan bahasa anda sendiri. Okay. Itu step kedua. Buat nota untuk anda sendiri faham. Step ketiga buat apa? Step ketiga, you kena explain apa yang you faham tu dekat orang lain menggunakan bahasa yang budak 8 tahun pun boleh faham. Maksudnya apa? Maksudnya, bila you explain tu, kena simple, sesimpel yang boleh. So maksudnya bila you boleh explain benda tu sesimpel yang boleh, maksudnya you dah tahulah benda tu. Okay? Alright. Tu yang step ketiga. Step keempat, kalau misal kata tengah duk explain tu ada benda yang you terlupa, tak faham, no problem. Step keempat, what you do? You go back. Patah balik. Maksudnya, you tengoklah balik buku you. Tengok balik you punya nota. Apa yang you tertinggal, apa yang terlupa. Okay? So, repeat. Step kelima, repeat. Ulang balik benda tu. Baca, buat summary, buat nota you sendiri, explain dekat orang using perkataan yang budak-budak 8 tahun pun boleh faham. And re-summarize ataupun go back. So benda-benda ni akan membantu anda menjadi seorang yang pakar dalam you punya pembacaan tu.
So the more you read, the more expert you are. So lagi banyak you baca, lagi banyak you tahu, lagi terror lah. So bolehlah lepas ni jadi profesor serba tahu. Okey, pada anda yang muda-mudi di sana yang tak tahu profesor serba tahu tu, silalah tanya mak pak anda, ya. Sebab dia orang mesti tahu. Okey. Jadinya selamat berehat di hujung minggu. Buatlah apa yang patut. Okey. Saya di sini mengundurkan diri. Assalamualaikum dan insya-Allah besok kita jumpa lagi.